saya Brantinus dan nomor magnetik saya adalah 07 DLS20F 2002. Jadi pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang ideologi Songsang. Jadi apa itu ideologi Songsang? Ideologi Songsang merupakan sistem kepercayaan yang menjadikan asas pada tingkah laku seorang pada lazimnya yang merujukan kepada set kepercayaan yang menggerakkan suatu pergerakan politik dan sosial. Dan baru-baru ini kewujudan tentang fenomena fenomena baru, yaitu lesbian, gay, bisexual, dan transgender ataupun lebih dikenali sebagai LGBT. Ini amatlah membimbangkan pada masyarakat pada masa kini. Sejak akhir-akhir ini, isu tentang LGBT ini semakin menular di telepon pintar ataupun dikenali sebagai media sosial di kalangan remaja. Jadi antara isu yang hangat diperkatakan ini adalah hubungan cinta dan hubungan sejenis. Jadi fenomena ini semakin menjadi ketara dalam masyarakat kita pada hari ini. Oke, seterusnya saya akan terangkan tentang mengapa dan bagaimana hal ini boleh terjadi. Yang pertama dari faktor keluarga, di mana ibu bapa tidak mendidik anak mereka sejak dari kecil lagi dan mengabaikan anak mereka. Hal ini boleh menyebabkan anak mereka cenderung menjadi anggota LGBT daripada hidup normal seperti orang lain. Yang kedua dari segi pengaruh rakan sebaya, di mana remaja kurang bijak dalam memilih rakan. Hal ini menyebabkan mereka terlalu mempercayai rakan mereka tanpa memikirkan kesan akibat daripada perbuatan ideologi Songsang. Yang terakhir adalah dari segi faktor agama, di mana remaja kurang didikan agama sejak dari kecil lagi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif dan tidak tahu tentang baik buruk sesuatu perkara. Maka mereka cenderung melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama seperti ideologi Songsang. Jadi kesan yang paling ketara tentang isu ini adalah kesannya kepada masyarakat. Sebabkan LGBT ini bukan lagi satu isu yang tidak orang ambil berat, sebab dulu kan belum trending, jadi sekarang ya sudah jadi perbualan hangat. Sebabkan LGBT ini trending di Malaysia pada masa kini. Golongan LGBT ini diibaratkan sebagai wabak yang akan menjadi cancer dalam masyarakat kita. Dalam kehidupan bermasyarakat nih, seorang yang tidak mematuhi peraturan akan diusir ataupun disingkirkan dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi hal ini akan membawa mereka kepada masalah dalam masyarakat. Jadi sekiranya masalah ini berlaku, masyarakat yang terlibat pada masalah isu LGBT ini mereka akan menanggung malu, sebab dia menjaga hak istimewa LGBT dan terlibat lagi dengan isu ini. Memang masyarakat pun kritik seorang itu, dan juga kehormatan masyarakat dalam untuk seorang itu akan jatuh mendadak. Jadi itulah antara kesan yang paling ketara apabila seorang itu memupuk ideologi Songsang. Jadi saya akan teruskan pembentangan tentang apakah cabaran yang pernah berlaku. Pada 4 hari bulan Jun 2016, jangan mudah terpengaruh ideologi Songsang daripada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muhammad Shah menyeru rakyat Malaysia supaya tidak mudah terjebak dan terpengaruh dengan ideologi Songsang yang boleh mengakibatkan kehancuran kepada negara serta tamadun dunia. Cabaran yang pernah berlaku kedua adalah LGBT
tak perlu paksa Malaysia terima ideologi Songsang daripada Tun Mahathir dan berlaku pada 18 Jun 2019. Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan Songsang di kalangan rakyat negara ini, terutamanya yang melibatkan unsur lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT, kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata, Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan di kalangan masyarakat tempatan. Ideologi Songsang merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Pada lazimnya, ia merujuk kepada set kepercayaan yang menggerakkan suatu pergerakan politik dan sosial. Istilah ideologi berasal dari kata yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita yang bermaksud berilmu. Kewujudan fenomena baharu yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT ini amatlah membimbangkan. Persoalannya, apakah kesan, cabaran, dan cara mengatasi fenomena ini? Apakah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut? Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan atau mana-mana badan bukan kerajaan seharusnya giat melakukan kampanye untuk mencegah LGBT ini. Bukan saja kampanye, malah pihak kerajaan harus memberikan hukuman kepada masyarakat yang melakukan ideologi Songsang ini. Yang kedua, pendidikan. Pihak sekolah boleh mengajar pelajar tentang ideologi Songsang bahwa ia adalah suatu tindakan yang salah. Perkara ini boleh disampaikan melalui subjek pendidikan moral dan pendidikan sivik kewarganegaraan. Yang ketiga, aktiviti agama. Mengadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Yang terakhir, menjadi teladan. Cara ini perlu diterapkan sejak kecil oleh ibu bapa kepada anak-anak dengan meluangkan masa yang banyak. Perubahan emosi dan fisikal anak-anak perlulah sentiasa dikawal agar anak-anak tidak terpengaruh dengan ideologi budaya Songsang ini. Jadi, apakah iktibar yang boleh dijadikan pengajaran ataupun nilai moral yang boleh diterapkan? Akibat daripada pembudayaan negatif ini akan membawa kemusnahan sistem sosial dengan pencanggahan nilai dan perkosanan adat budaya kita sebagai orang timur. Ibu bapa kepada gay dan lesbian terpaksa menghadapi tekanan yang datang daripada pelbagai sudut sama ada keagamaan, kemasyarakatan dan undang-undang sosial dunia yang berlandaskan nilai-nilai murni. Dalam usaha untuk membangunkan dan mengekalkan nilai murni yang baik, anak yang terjerumus ke dalam budaya LGBT perlu melihat tanggungan orang yang menyayangi mereka untuk sedar bahawa pembabitan mereka dalam budaya LGBT itu sebenarnya adalah salah. Institusi keluarga adalah bentang terakhir untuk melahirkan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagia. Peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani serta pemantapan nilai-nilai murni sebagai asas dalam pembentukan identiti. Oleh itu, janganlah kita bersikap
berdiam diri dalam alasan hal ini tidak melibat diri secara langsung. Perlu diingatkan, kerosakan yang berlaku ini akan tetap menimpa kita. Jika tidak sekarang, mungkin pada masa yang akan datang. Akhir kata, ideologi Songsang ini mempunyai kuasa untuk menukar pandangan seseorang dengan lebih senang. Masyarakat haruslah tidak terpengaruh kata-kata ataupun ideologi-ideologi seperti ini yang boleh membasmikan keamanan sesebuah negara. Rakyat perlulah sentiasa bersatu padu mencegah setiap orang atau sesebuah sumber yang menyebarkan ideologi-ideologi yang negatif. Kita berharap agar negara dan rakyat sentiasa bertanggungjawab menjaga keharmonian negara. Sekian dan terima kasih.